yang banyak yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi di akhir zaman banyak golongan demikian. Al-wahan dipanggil. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna al-wahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan takutkan akan kematian. Banyak di akhir dunia ni. Dah penghujung dah, nak kiamat dah. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal wa na'udzu bika ya Allah min ahwali ahli an-nar. Allahumma in istawda'tuka ma 'allamtana farudduhu ilayna inda hajati ilayh ولا تنسنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dengan keizinannya dapat lagi kita teruskan kelas mingguan kita, mana pada minggu ini bicarakan kitab Tajul Arus, karangan asalnya daripada Al-Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala radiya'an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Syahdan, seorang yang tinggi dan banyak fikirannya kepada dunia dan meninggal ia akan fikiran kepada akhirat adalah ia seperti seorang berjumpa dengan harimau hendak menerkam akan dia, kemudian datang berus atau nyamuk hendak menggigit ia akan dia, maka bimbang ia dengan dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, surat 13. Syahdan, seorang yang tinggi dan banyak fikirannya kepada dunia, orang yang sentiasa memikirkan dunia, yang sentiasa banyak memikirkan dunia dan meninggal ia akan fikirkan kepada akhirat. Hubbud dunia, sentiasa al-wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Wa karahiyatul maut, mana kasihkan kepada dunia dan takutkan kepada kematian. Ini al-wahan yang banyak yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana di akhir zaman banyak golongan demikian. Al-wahan dipanggil. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna al-wahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan takutkan akan kematian. Banyak di akhir dunia ni. Dah penghujung dah, nak kiamat dah. Seperti disebutkan oleh tuan syekh kita Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab dia ni. Seorang yang tinggi dan banyak fikiran, mana memikirkan kepada dunia, banyak memikirkan kepada dunia, tentang dunia, dan meninggal ia akan fikiran, mana meninggalkan akan memikir kepada akhirat. Sedangkan kita katakan ad-dunya jifatun qadirah,
dunia ini adalah bangkai yang terlalu busuk. Nah, bagi orang yang nampak dia punya kemaslahatan, bagi orang yang nampak, yang cerdik, yang Allah Ta'ala berikan mata hati. Sedangkan orang yang kasih kepada dunia, dia nampakkan hulwatun hadirah. Hulwatun hadirah, manisan yang hijau, ataupun benda yang manis dipandangnya. Sedangkan di dalam dunia ini disebutkan oleh hadis Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai cucuk tanam untuk negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, berbekallah sekalian kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala apa yang diperintah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu, mereka yang memeliharakan diri, melaksanakan segala tanggungjawab, kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala perkara yang dilarangnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dengan barang yang selepas mati. Banyak perkara yang boleh kita untuk membawakan diri kita bekalan ke negeri akhirat, berbagai-bagai perkara, amalan berbagai-bagai. Sama ada kita duduk kita berzikir, ataupun baca Quran, ataupun selawat. Kita sebut dah dalam kitab Al-Azkar itu disebut ataupun di kitab mana itu disebutkan. Al-baqiyatus salihat, boleh berbuat berbagai-bagai. Melakukan kebajikan pun salah satu daripada amalan akhirat juga. Niatkan untuk memudahkan apa sahaja, melakukan apa sahaja, niatkan untuk pahala di akhirat. Itu seperti mana kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan begitu juga man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa sahaja mendirikan malam akan diampunkan. Barang siapa yang melaksanakan seolah-olahnya sembahyang isyak berjamaah, sembahyang tarawih berjamaah, witir berjamaah, seolah-olah dia mendirikan malam itu, pahala berlipat kali ganda. Bulan puasa lah. Di sini disebutkan seorang yang banyaknya memikirkan dunia semata-mata dan meninggalkan memikirkan akhirat. Jauh mana takut akan kematian, fikir dunia sahaja. Adalah ia seperti seorang yang berjumpa dengan harimau hendak menerkam akan dia. Seorang seolah-olahnya seorang yang berjumpa dengan harimau nak menekam dia, nak makan dia. Nak makan dia. Tiba-tiba datang pula. Dia kata kemudian datang barhuz. Barhuz mana? Kutu ke? Nyamuk ke? Ataupun kita katakan apa nama tu? Yang petang-petang ni kita panggil apa? Yang agas. Agas. Hendak menggigit ia akan dia, maka bimbang ia dengan dia daripada harimau. Harimau dah duduk depan mata dia, nak menerkam dia, tetapi dia lebih takut daripada gigitannya nyamuk tadi. Begitulah perumpamaannya. Perumpamaannya dunia ni. Akhirat dia tak nampak dunia sahaja. Maka sangat kurang akalnya. Sangat kurang akalnya kerana barus itu, kerana nyamuk tadi tidak mati digigit seorang baginya. Gigitan nyamuk tidak boleh mematikan seseorang. Ikut adatnya lah.
adatnya. Tapi dikatakan Namruz. Namruz. Siapa Namruz? Namrud. Namrud. Kalau ikut nama asal Namruz dengan zal. Tapi biasa kita panggil Namrud dengan dal. Dia mati, tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Bahkan dia dia suruhkan orang, dia suruh membunuhkan Tuhan pula. Naik bangunan yang paling tinggi, suruh tembak ke langit. Jadi malaikat letakkan, ambilkan ikan, cocokkan pada tempat panah dia tadi. Jatuh sampai ke bawah. Lepas tu dia berkata, tengok tu, Tuhan kau dah mati, dia kata. Pasal tengok dah berdarah kat situ. Dah berdarah. Tu Namrus. Dia mati dengan sebab nyamuk masuk dalam telinga dia, habis mati. Tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang paling kecil di antara yang terkecil lah. Ma subhanak ma khalaqta hadha batila. Tidak adalah ya Allah kau jadikan ma khalaqta hadha batila, sia-sia, tak ada. Semua benda yang tak ada jadikan ada peranan dia tersendiri. Jadikan nyamuk, bunuh Namrus tadi. Berbagai-bagai. Diletakkan nyamuk ataupun ulat, ulat di dasar laut, ataupun diletakkan semut di dalam tempat yang gelap. Apa tujuan? Duduk di atas batu. Batu tak ada apa makanan pun, tapi dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Manusia yang ada akal fikiran tapi tak boleh memikirkan sampai ke situ. Allahu Akbar. Besok nak makan apa, lusa nak makan apa, tulat nak makan apa, masing-masing dia berbimbang dengan perkara itu, bimbang dengan dunia dia, tapi dia tidak bersibuk, tidak berbimbang dengan akhirat dia. Bila dia akan mati, bila dia akan mati, apakah yang dibawanya, apakah barang yang boleh dibawanya untuk akhirat dia. Allahu Akbar. Sedangkan mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti. Setiap orang akan merasa. Tapi apakah barang bukti amalan zat bekalan kita bersama kematian itu? Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati seseorang anak Adam itu, terputusnya amalan dia kecuali dengan 3 perkara. Sadaqatan jariyah, sedekah yang berterusan, yang berlari. Jariyah yang berlari. Yajri, lari. Liajri, lari. Dalam bahasa Melayu kita, asal bahasa Arab. Yajri, lari terus maksud dia. Bahasa Melayu jadi tukar dah. Asal daripada kalimah bahasa Arab, lari, rajri. Mana jariyah, mana yang mengalir, yang berterusan terus. Itu sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Apa saja. Sama ada orang yang mengarang kitab, ataupun orang yang membaca kitab, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang kasih kepada orang yang mengaji, orang yang mengajar, ataupun dia membantukan orang yang belajar, orang yang mengajar. Semua sekali dapat bersangkut paut di situ. Bersangkut paut. Yang ketiga, waladun salih. Waladun salih, apabila dilenturnya menjadi diajar daripada kecilnya, melentur buluh biar daripada rebungnya, maka terjadilah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala boleh mendoakan kedua ibu bapa sentiasalah pakat-pakat
Nak sentiasa waladun salih yad'ulah, mendoakan kedua ibu bapanya berterusan. Dikisahkan ada seorang hamba Allah yang mana dia mati itu, jadi pahala dia berterusan. Berterusan. Seorang bermimpi yang mana ayahnya telah meninggal. Seorang orang lain mimpi tengok ayah dia senang lenang dia di sana. Senang lenang di sana. Tapi dia memikirkan apa punca. Dia tengok orang lain semuanya mencari. Tapi dia tengok seorang ni bersenang lenang. Sekali dia mimpi bertanyakan siapakah orang ni. Rupanya orang di kampung, di jauh kampung di sana, ada seorang anaknya yang sentiasa bagi, hari-hari bagi. Tiba-tiba satu hari tu, ayah ni pula sama-sama orang lain mencari pula. Sama-sama pula dah mencari. Pergi balik kampung, rupanya anak ni pun dah meninggal. Dah meninggal. Itu waladun salih yad'ulah tadi. Tapi kalau tak ada pewaris lagi yang seterusnya, maka tak ada lah. Habis putus. Putus. Kecuali yang satu dan yang kedua tadi. Nombor satu dan nombor dua tadi. Kalau ada nombor satu dan nombor dua, dia berterusan lagi. Yang nombor tiga, setakat waladun salih, anak tadi yang mendoakan kedua ibu bapa. Kalau tak ada generasi yang kita lenturkan daripada kecil, maka akan datang tak ada dah. Tak ada dah. Inilah didikan daripada yang paling rendah sekali. Yang paling rendah sekali didikan. Tempat kita semua lengkap semua lengkap. Semua ada. Tempat orang lain yang berapa banyak dalam Melaka kita, berapa tempat saja yang ada. Tempat kita semua lengkap. Nak sambung panjang lagi pergi tempat lain tak apa. Tak apa. Tapi peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga dah ada dah. Dah melengkapi dah kat sini. Nak sambung panjang lagi. Bab kata dalam kitab-kitab, utlubul al-kutubul mutawwalat, pada kitab-kitab yang panjang lebar pergi carilah. Nak sambung lagi di Kelantan ke, tempat kita, laluan kita di sana. Lepas tu nak pergi dalam negara ataupun luar negara pun tak jadi masalah. Ni tempat asuhan kita, tempat asuhan lengkap tempat kita. Sebab kata Tuan Guru Muallim Haji Wahid kata, gaung bukan sebarang gaung. Gaung bukan sebarang gaung. Dia nampak seperti mana yang disebutkan di tempat dia tu, Sungai Udang sana, di atas bukit, hutan belantara kawasan tu, minyak kata bukit, minyak. Masa tu hutan habis, tak ada apa lagi kat atas tu. Tapi kata atas tu minyak. Rupanya lepas dia meninggal, rupanya tempat penapisan minyak kat atas tu. Gaung tu dia sebut gaung bukan sebarang gaung, wallahu alam. Barangkali inilah bendanya. Salah satunya. Ada tempat pengajian dan sebagainya. Medan ilmu, gedung ilmu. Semua ada di Solok Gaung. Tempat lain 1-2 tempat aja, tapi tempat lain banyak lagi tak ada. Ini hasil pengorbanan. Hasil pengorbanan atuk nenek kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itulah disebutkan tadi, sedekah jariah yang berterusan tadi, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mana dilahirkan ribuan anak-anak yang saleh, mudah-mudahan memberi manfaat kedua ibu bapa dia yang lain. Begitu juga doa sentiasa. Sentiasa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li amamina wa li ammatina. Itu semua doa-doa untuk datuk nenek, pak saudara,
sebelah ayah, pak saudara sebelah ibu, mak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah ibu. Oleh ashabil huquqi alaina, dan begitu juga orang yang nak berhak ke atas kita, apa saja barangkali nak ada, kita tersalah ke tersilap dengan dia pun dapat semua sekali. Tu Allah, bukan doa untuk diri kita saja. Doa untuk orang lain pun bersangkut paut. Kalau tidak sampai tak sampai, sampai tak sampai, sampai tu. Allahu Akbar. Kerana baru setiada mati digigit seorang baginya. Nyamuk tadi, digigit seseorang tidak boleh mematikan, ikut adatnya. Adat kebiasaannya. Tapi harimau apabila diterkam, memang wajib, boleh katakan macam tu lah. Kata harus dah. Sampai dah dia punya ajal dia. Kebiasaannya lah, tak lepas dah. Tak lepas dah. Kalau harimau ni terkam, tak lepas dah. Dia pun gigitan nyamuk, kalau 20 kali gigit pun tak akan mati, kecuali yang bawa virus lah, itu lain. Yang bawa virus. Sekarang virus, berbagai-bagai virus. Yang besar sekarang ni virus yang datang daripada negeri China sana, negeri China. Dan hari ni yang terbaru, dikatanya Perdana Menteri kita telah menyekat, tak bagi lagi masuk. Baru ni kata boleh masuk. Boleh masuk, tapi hari ni yang terbaru tak boleh masuk. Pasal tengok banyak maklumat, banyak negara yang telah menyekatnya daripada datang, dan banyaknya kawasan yang ada dalam negara China sana banyak yang mati. Banyak yang mati daripada tempat asal, dia pergi tempat lain pun mengebak. Itu ni kita katakan hikmah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Disebutkan berlakunya sesuatu wabak tu, orang lain tak boleh pergi tempat lain. Nabi dah sebut dah perkara tu. Berlaku satu wabak, tak boleh pergi tempat lain. Bila pergi tempat lain, bawa pula tempat lain. Dan orang lain jangan masuk di sana. Itu kaedah dia. Kaedah dia. Biar selesai di sana, selesai di sana. Dia tak akan jangkit tempat lain. Tapi apabila pergi tempat lain, tengok dalam negara kita, dah berlaku dah. Dah berlaku 3-4 perkara, 4-5 orang dah kena dah virus demikian. Bukan mudah ni. Itu kaedah dia. Ta'un, apabila datang satu tempat, begitulah penyakit yang lain pun macam tu juga. Tu kadang-kadang sekarang musim demam, balik ke rumah pula kena, kuarantin kat rumah pula. Macam tu lah. Allahu Akbar. Penyakit. Tengok di sebalik penyakit tersebut berlaku sebelum, kita katakan 2 bulan, 3 bulan, yang kita kata bising, disebutkan bahawa golongan kufar yang ada dalam negara China sana melarang, membunuh, melakukan berbagai-bagai kezaliman ke atas umat Islam di sana. Umat juga, umat juga. Tapi Allah Ta'ala balas sekejap saja. Tak tahulah daripada mana doa yang Allah Ta'ala terima, wallahu a'lam. Seperti mana yang Palestin dibunuh berbagai-bagai keadaannya. Orang Palestin kata, aku tak minta kamu datang ke sana, tapi pohon doa saja untuk kami di sana, kata. Allahu Akbar. Barangkali ada doa-doa mustajab. Al-mazlum, da'watul mazlum mustajab. Doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab, Allah Ta'ala perkenankan. Adalah dibalaskan balik. Kalau kata 1 juta yang mati, maka Allah Ta'ala balas pula berlipat kali ganda.
Nah, disebutkan 2 hari yang lalu ada satu kawasan tu 20 juta dikuarantinkan. Nah, 20 juta dikuarantinkan di China sana. Nah, maklumat yang lain wallahu alam lah. Nah, adanya sampai kata sampai 90,000 dah mati wallahu alam lah. Nah, ada di dalam kawasan sana lah. Banyak negara yang dah telah menyekatkan siapa saja yang daripada China dia dihantar balik. Dia hantar balik, tak boleh datang. Itu. Jangan kita memikirkan tentang orang datang dapat belanja kat sini, kita dapat ekonomi lebih. Tidak. Dia bawa penyakit, tak boleh. Bawa penyakit. Kalau memikirkan dunia saja memang nampaklah duit tu datang, duit. Tapi bala lah. Bala datang sekali, wabak datang sekali, bala datang sekali. Maka bimbang ia seseorang tadi dengan barus, dengan nyamuk tadi, daripada bimbang ia kepada harimau yang sedang menekam dia tadi. Dia takut benda yang kecil. Maka sangat kurang akalnya kerana barus tiada mati digigit seseorang baginya. Bersalahan harimau, mati ia seorang apabila diterkamkan baginya. Habislah. Kita tengok dalam National Geography itu, Mukamil lari dia. Mukamil lari lagi dia kejarkan binatang. Tak. Sampai dive dia. Dapat, tak lepas dah. Inna lillah terus. Tak ada maaf bagimu katanya. Tak ada maaf bagimu. Bersalahan harimau, mati ia apabila diterkamkan bagi seseorang tadi. Maka bahawasanya seorang yang lupa dan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, bimbanglah ia kepada yang hina, iaitu dunia. Tak bimbang kepada akhirat, tak bimbangkan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersibuk dengan dunianya. 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Muda sebelum tu. Lapang sebelum sibuk. Inilah. Lapang. Faragaka qabla syughlik. Masa lapang tu dia sibukkan dengan benda lain, tapi dia tak sibukkan dengan benda akhirat. Apabila dah datangnya sihatuka qabla maradik. Sihat sebelum sakit. Datang sakit baru ingat Allah. Masa sihat tadi dia tak ingat, langsung lupa dia dengan nak melakukan apa sahaja. Tapi orang yang sentiasa sihat dia melakukan amal salih, tapi dia sakit, dia tak dapat nak melakukan sepenuhnya. Ni balasan sudah ada. Amalan Allah Ta'ala akan tuliskan. Tuliskan walaupun dalam keadaan sakit dia. Allahu Akbar. Dan seorang yang tiada lupa dan lalai ia daripada Allah Ta'ala, tiada bimbang ia melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tiada lupa, yang tiada lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Allahu Akbar. Tengok wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ni berbagai-bagai. Keadaan tidurnya pun suara nafas dia naik tu pun bunyi Allah. Tengok. Alim-alim, tuan-tuan guru dulu macam tu. Yang diceritakan, masmu'at yang diceritakan oleh orang-orang yang siqah, orang-orang yang kepercayaan. Guru yang dahulu menyebutkan demikian. Apabila dia khidmat dengan tuan guru mereka, ketika tu
tunggu sedang tidur. Jadi nafas turun naik, Allah, 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 Allah. Nafas. Yang ada tu, isinya dagingnya pun berbunyi-bunyi juga dalam keadaan itu. Apatah lagi dalam keadaan terjaga dia. Walaupun dia berkecimpung, bermasyghul, bersibuk dengan manusia yang ramai, tapi hati dia sentiasa Allah, Allah, Allah. Kisahnya, kisah. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka. Sentiasa. Kita kalau dapat dalam sembahyang itu pun dapat sepenuhnya pun sudah bersyukurnya. Tapi itulah kadang-kadang boleh jadi berbagai-bagai keadaan bersibuk di dalam sembahyang tadi. Apatah lagi di luar, lagi berbagai-bagai kesibukan yang berlaku. Lagi tak ingat. Kadang-kadang aja 1 minit belum tentu lagi kadang-kadang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya. Dan seorang yang tiada lupa dan lalai ia daripada Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tiada bimbang ia melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaik-baik hal engkau bahawa luput bagi engkau dunia supaya dapat negeri akhirat tadi. Allahu Akbar. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka hendaklah kamu berusaha melebihkan ma yabqa ala ma yafna, barang yang binasa daripada barang yang kekal selama-lamanya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Berusahanya membanyakkan melakukan amal ibadat kepada barang yang kekal akhirat. Akhirat ala ma yafna, di atas barang yang tidak kekal, barang yang binasa, dunia lah. Dunia. Disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni sebagai tempat cucuk tanam untuk negeri akhirat saja. Kun fid dunya gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang yang dagang, orang yang berdagang, ataupun abirus sabil, ataupun orang yang bermusafir sahaja, berjalan. Berhenti sebentar, ambil bekaran, hirup apa yang ada sedikit, bawa jalan terus, sambung lagi berjalan, sambung lagi berjalan. Allahu Akbar. Itu kita orang yang nak pergi haji, nak pergi umrah, kita azankan dia. Azankan dia. Dia kan sedang berjalan. Sedang berjalan. Begitu juga orang mati. Ada ketika kita azankan dia nak pergi jalan ke alam lain. Alam lain dia jalan dia. Laluan dia. Daripada alam ruh, alam rahim, alam jasad, alam dunia, alam barzah, alam akhirat nanti. Daripada alam barzah nak pergi ke alam akhirat, panjang masa ya. Panjang masa. Allahu Akbar. Nak menghadapi satu-satu dunia, dalam dunia nak hadapi cubaan, rintangan, nak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ujian, duduk di dalam alam barzah, insya-Allah akan terus lepas. Lepas dengan bekalan yang berbagai-bagai bekalan yang dibawa, maka dia akan sama ada orang yang sentiasa membawa bekalan dia, himpun bekalan untuk akhirat, dia duduk dunia, maknanya dalam keadaan dia sentiasa dengan Allah SWT, melakukan apa saja kerana Allah SWT. Bekalan dia duduk dalam alam barzah tadi, raudhatun min riyadul jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Tapi bekalan, kalau seorang yang tak ada bekalan,
yang tak ingat Allah Ta'ala, tak melakukan segala tanggungjawab kewajipan yang dilaksanakan, yang diperintahkan, nah di sebaliknya lah, khufratun min khufarin nar, nah satu cerung daripada cerung api neraka lah. Kecuali dengan nah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapat, nah dia akan duduk di dalam raudhah min riyadil jannah, itu sahaja. Tapi kalau dengan keadilan, maknanya yang akan menerimakan apa dahulu yang telah dibawa di dunia tadi, sama ada baik ataupun buruk, duduk di tempat dia. Dua tempat sahaja, imma raudhatun min riyadil jannah wa imma khufratun min khufarin nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan masuk ke dalam syurga, satu golongan masuk dalam neraka. Bukanlah ada lagi satu golongan yang memandang kiri dan kanan, tak ada. Seperti mana yang ditafsirkan oleh golongan yang kurang cerdik. Seperti mana disebutkan daripada Imam Asy-Syafi'i, ilahi lasturil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi. Ilahi lasturil firdausi a'la, ya Allah, syurga ni terlalu mahal bagiku, ya Allah. Dan tidak aku mampu untuk duduk di dalam neraka-Mu, ya Allah. Tapi ditafsirkan syurga tak nak masuk, neraka pun tak nak masuk, nak duduk saja tengah-tengah. Orang yang kurang cerdik lah. Sedangkan kalam-kalam ini kalam yang orang yang sentiasa sahril layal, mana orang yang sentiasa berjaga malam, yang mana dia sentiasa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadap, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak fikir lain lah. Orang lain semua manusia, wan nasu niyam, manusia semua sedang tidur, tapi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku bukan layak dengan syurga-Mu, ya Allah. Tapi aku tak mampu aku menahan neraka-Mu, ya Allah. Tetapi aku melakukan segala ibadat ni, ya Allah, hanya semata kerana-Mu, ya Allah. Yang disebutkan oleh Imam kita Asy-Syafi'i, dan disebutkan juga oleh Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Aku melakukan ibadat ini, ya Allah, bukan kerana hendakkan syurga-Mu, ya Allah, dan bukanlah kerana takut kerana neraka-Mu, ya Allah, tapi kerana semata-mata menuntut keridhaan-Mu, ya Allah. Mana kalam yang keluar daripada Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, dan mana juga berbetulan dengan kalam yang keluar daripada Imam Asy-Syafi'i yang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalam orang tinggi, kalam orang tinggi yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muqarrabin. Sehingga kan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, orang yang banyak melakukan kebajikan, dia buatkan amal kebajikan dia tadi, tapi di sisi orang muqarrabin sayyiat lagi, berasa kotor lagi, tak bersih lagi. Al-abrar, dia melakukan amal ibadat dia, hendakkan syurga, takutkan neraka tadi. Al-muqarrabin, itulah tadi. Ibadat ini bukan kerana hendakkan syurga, dan bukan takut kepada neraka, tetapi untuk mendapat keridhaan, mardatillah, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Matlamat, tujuan kita di atas muka bumi yang besar sekali, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada kita pula menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, menuntutkan keridaan-Nya. Semua kita niat, sama ada niat sembahyang, niat apa saja ibadat, last kali kita akan sebut lillahi rabbil alamin. Apa maksud? Hanya semata-mata ikhlas kepadamu ya Allah, dan mohon daripadamu ya Allah keridaan-Nya, sampai naik tahap radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini para sahabat duduk di situ. Nah, Allah Ta'ala mengiktiraf dia. Nah, redha Allah. Nah, dia redha apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Nah, Allah Ta'ala meredai dia, dan dia pun redha apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Nah, disebut radhiyallahu anhum. Nah, orang biasa kita sebut rahimahullahu ta'ala. Nah, tapi para sahabat kita sebut radhiyallahu anhum. Tapi di kalangan wali-wali Allah Ta'ala ni, nah, kebiasaan dia tu dia bertemu dengan Rasulullah. Nah, sama ada yaqazatan wa manama, sama ada tidurnya, dalam ru'yahnya, mimpinya, mahupun bertemu dalam keadaan jaga. Keyakinan. Fatbit lahul karamah. Nah, dalam jauhar tauhid kita, disebutkan sabit bagi para wali aulia Allah Ta'ala ni karamah, kemuliaan. Disebut kemuliaan, sama ada bertemu dan sebagainya, itu berbagai-bagai keadaan dia. Itu di kalangan, walaupun di kalangan aulia illah ini dia jauh, dia punya masa dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di keadaan dia itu sentiasa bertemu. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau kira-kiranya mereka yang tidak pernah bertemu ataupun tidak bertemu dengan Rasulullah ataupun duduk di makam sahabat, maka dia semua dipanggil rahimahullahu ta'ala. Tapi apabila bertemunya dalam alam yang lain, para ulama menyebutkan rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Itu kaedah dia. Kaedah dia. Wali-wali berbagai-bagai keadaan dia. Allah, ada wali 4, ada Ghaus, ada 12, ada 40, 70, 300. Kita sebut dah dulu. Saya sebut dah. Dalam karangan kitab Imam As-Suyuti ni sebut. Dulu kita pernah bawa ni. Waktu subuh kau tak silapnya. Waktu malam tak bawa lagi. Kita ada nipis saja. Ceritakan hadis Nabi SAW mengenai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhyar, autad, abdal, ansar, rafa, nujaba, nuqaba, semua ada. Semua ada disebutkan satu persatu, nama-nama kelompok-kelompok wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di Syria ada, dia panggil Jabal Arba'in ataupun Maqam Arba'in. Itu wali-wali abdal sentiasa bersidang di sana. Dia panggil Jabal Qasyun, dia panggil. Jabal Qasyun, dengan perkataan kalimah yang pertama dia panggil Qaf. Mungkin kebarang kalian, wallahu alam, seperti mana yang wali-wali Allah Ta'ala sentiasa bersidang dipanggil Jabal Qaf. Jabal Qaf, wallahu alam, sama ada Qaf yang ambil daripada Jabal Qasyun ataupun yang lain. Ini kisah wali-wali, kisah wali-wali berbagai-bagai. Inilah laluan kita, akhir ikut mereka. Ikut mereka. Warasatul anbiya, inilah mereka ni. Kita ikut. Sekadar kemampuan yang kita boleh bawa, yang boleh ikut, kita ikut. Kita ikut. Mudah-mudahan satu hari nanti apabila kita di hadapan pintu neraka, mereka ni lah yang akan tarik. Walaupun ditarik itu dengan bulu roma dia.
Nah, sampai tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada pertalian silsilah kita dengan guru-guru, antara guru dengan guru, dia ada pertalian dia. Nah, ini akan dimasuk lah. Akan masuk, tapi tak jumpa lagi. Nah, tak habis lagi ni. Nah, tak habis lagi. Ada 4-5 ayat, 4-5 baris lagi. Nah, 9 suku. Nah, 9 suku. Ingat cadang sampai tak sampai. Nah, rupanya langsung tak sampai. Nah, langsung tak sampai. Nah, insya-Allah kita sambung lagi lah. Nah, minggu seterusnya mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.